disebutkan di dalam hadis, inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik perkara, sebaik-baik cerita, sebaik-baik benda yang dijadikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Maka di atas kelebihan tadi, untuk sama-sama kita cuba nak mengambil pengajaran dan renungan pada apa yang terdapat di dalam Al-Quran, sebagaimana soalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanyakan bagi kita manusia, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya manusia, kenapa kamu tak nak ambil reti? Kenapa tak nak ambil faham? Kenapa tak mau cuba nak mempelajari dan nak memahami tentang Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun hati kamu memang dah ada satu hijab, ataupun hati kamu dah pun tertutup, ataupun hati kamu ada satu lapisan yang menyebabkan kita jadi tak peduli pasal Al-Quran. Kita tak suka pasal Al-Quran. Bukan sekadar baca, bahkan dengar Al-Quran pun kita jadi tak suka. Sebagaimana yang berlaku kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kata kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazid du'ai illa firara. Aku berdakwah kepada kaum aku siang malam, dibacakan wahyu-wahyu Allah, diserukan mereka kepada Allah siang dan malam, kata Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wa lam yazid du'ai illa firara. Tapi tak ada siapa pun yang menyahut seruan aku tadi, melainkan semuanya lari. Fakul, sehingga kan dikatakan, dia sebut kepada kaum dia, inni da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazid du'ai illa firara. Kullama da'autu lahu, bila mana kami doa kepada, kami ajak mereka, kami dakwah kepada mereka, yaj'alu ala asabi'ahu adhanihim, mereka ambil kedua belah jari mereka letakkan pada telinga mereka kerana tak mau dengar. Sampai ke tahap yang macam tu. Ada orang yang kadang-kadang tak sukakan pada kebaikan, tak suka dah satu hal, sampai yang paling dahsyat yang kedua, sampai dia tutup telinga dia daripada nak dengar benda-benda yang baik. Yaj'alu asabi'ahum ala azanihim, mereka jadikan kedua ibu jari mereka pada telinga mereka, wasdahsyaw siyabahum, bahkan mereka angkat kain dan selubungkan kepala mereka, menunjukkan betapa mereka tak mau dengar tentang Al-Quran. Maka orang-orang yang macam ni, kata Nabi Allah Nuh alaihi salam kepada mereka dalam surah Nuh. Siapa yang baca surah Nuh? Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, wahai kamu semua yang ingkar, istighfarlah banyak-banyak kepada Tuhan kamu atas dosa yang kamu lakukan. Sebab tu kita kata Jangan kita jadikan Al-Quran hijab sampai ke tahap kita tak mau tengok apa yang ada kat dalam Al-Quran. So kita ambil peluang yang ada ini, kita nak tengok apakah yang ada di dalam Al-Quran sebagai menyahut apa yang Allah sebut dalam Al-Quran juga, fadzakir bil Quran liman yakhafu wa'id. Berikan kepada manusia peringatan dengan Al-Quran, kepada manusia-manusia yang masih lagi ada perasaan takut mereka kepada nasihat-nasihat yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Sebab itu kitab Al-Quran ini disebut sebagai kitab Az-Zikr. Apa dia kalimah zikir? Zikir itu bukan zikir subhanallah, subhanallah semata-mata. Arti zikir itu peringatan, ingatan Allah yang dirakamkan di dalam Al-Quran, nak mengingatkan kepada manusia. Siapa buka dalam surah Al-Furqan, permulaan ayat di dalam surah Al-Furqan, kita akan bertemu dengan satu ayat. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak ambil sepintas lalu tentang satu surah yang dinamakan Al-Furqan. Sempena nama bagi Al-Quran. Al-Quran juga dinamakan dia dengan nama Al-Furqan, dan surah ini pun nama Al-Furqan. Apa dia maksud Al-Furqan ini? Al-Furqan ini adalah pembeza di antara benda yang benar dan benda yang batil. Allah mulakan dalam surah Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira.
sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Allah kata Maha Suci Allah. Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran dan juga kepada hamba dia, liyakuna lil alamin, supaya memberi peringatan Al-Quran itu kepada seluruh alam, iaitu di kalangan jin dan manusia. Kita ambil Al-Quran ini nak jadikan peringatan kepada kita ketika mana kita hidup kat dunia. Hari ini kalau kita pergi ke kedai beli mesin basuh, beli putih sejuk, beli radio, kita akan dibekalkan dengan satu benda yang mesti diberi. Kalau tak bagi benda ni, kita boleh tutup dekat token kedai. Apa dia? Iaitu manual. Manual cara nak guna peralatan yang kita beli. Beli TV dapat buku manual, beli radio dapat buku manual, beli peti sejuk dapat buku manual. Sebagaimana Allah jadikan manusia, Allah turunkan bersama-sama untuk mereka satu manual kehidupan bagi manusia, iaitu Al-Quran. Tujuan Al-Quran ini sebagai nazirah, peringatan kepada manusia-manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang perasan dalam ayat ini, Allah menceritakan tentang dua puak, iaitu yang pertama puak yang sesat, yang kedua puak yang beriman. Puak-puak yang sesat ini Allah katakan di dalam surah ini, ingat kamu, aku telah berikan peringatan Al-Quran ini, tapi kalau kamu tak ingat, ada satu balasan yang kami akan berikan. Allah sebut pada ayat yang ke-10 dalam surah ini, kata Allah, Tabarakalladzi insya'a Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Kata Allah, wahai manusia, Maha Suci Allah, kalaulah Allah nak, dia bolehkan, dia janjikan bagi kamu benda yang lebih baik daripada apa yang kamu dapat. Ikut suka Allah. Allah nak bagi apa pun dekat kita, ikut suka Allah. Allah kata, aku boleh berikan lebih baik lagi, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan aku boleh berikan kepada kamu ketika mana di akhirat kelak istana-istana yang besar-besar. Tapi manusia dia tak nampak yang akhirat, dia nampak dunia. Tak peduli pun tentang apa yang ada kat dalam Al-Quran, kerana mata mereka dah pun jadi kelabu disebabkan duk tengok dunia. Allah kata bal kadzabu bis-sa'ah, tapi kamu wahai manusia, kamu tipu. Kamu tertipu dengan hari, dengan ke dunia yang ada di hadapan mata kamu tak ingat pada akhirat. Wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira. Ingat kamu-kamu yang tak ingat pada perintah aku ini, kamu tak ingat Al-Quran yang kami turunkan, kamu tak ingat tentang peringatan yang kami berikan, maka kami akan berikan kepada kamu, iaitu satu tempat kekal abadi yang kamu akan tinggal di dalamnya, iaitu neraka Sa'ir. Macam mana neraka Sa'ir ni? Allah sebut pada ayat seterusnya dalam surah 12. Iza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuban wa zafira. Kata Allah, neraka Sa'ir itu neraka yang boleh melihat manusia. Ketika mana manusia dikumpulkan pada padang mahsyar pula, neraka ini dah pun menggelegak dan dia nampak penghuni-penghuni neraka yang akan masuk ke dalam neraka. Bahkan sebahagian mufassirin mengatakan neraka pada waktu hari ini dia dah pun mengetahui siapakah penghuni-penghuninya yang akan masuk ke dalam neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala cerita tentang neraka ni? Kata Allah, iaitu idza ra'atkum min makanin ba'idin, iaitu neraka bila mana dia lihat penghuni-penghuni neraka yang nak masuk ke dalam neraka ini, sami'u laha taghayyuban wa zafira, dia akan memperdengarkan bagi penghuni neraka itu, iaitu suara neraka yang begitu gemuruh, dan juga kerana menunjukkan kemarahan neraka itu kepada penghuni yang bakal masuk ke dalam neraka. Itu cerita tentang neraka. Wa idza ulqu minha makanan dhayyiqan muqarranin, kata Allah, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di dalam neraka. Manusia dimasukkan dalam neraka, dia tak bawa elok-elok, tapi Allah perintahkan malaikat campakkan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana disebut dalam surah yang lain, Allah sebut dalam Al-Quran bagaimana manusia masuk dalam neraka. Allah kata pada para malaikat, Uzuhu fadulluh, tangkap dia, ikat dia. Summal jahima salluh, pegang dia dan campakkan dia. Summa ila silsilatin zarwaha sab'una qirafan,
sab'una zira'an fasluku. Kemudian campurkan dia masuk ke dalam neraka, yang dia akan terperosok di dalam neraka 70 hasta dalam dia. Maknanya dicampurkan manusia terus masuk ke dalam neraka sebagaimana dalam ayat ini. Allah kata, apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di dalam neraka dengan diikat, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Orang yang masuk dalam neraka diminta, ya Allah, binasakanlah kami. Kami dah tak sanggup lagi tahan. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu? La tad'ul yawma thuburan wahida wad'u thuburan katsira. Kata Allah, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, tetapi harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Kami tak seksa kamu sekali, tapi kami seksa kamu banyak kali. Maknanya Allah tak seksa manusia yang masuk dalam neraka itu sekali seksa habis. Tak. Tapi Allah seksa mereka berkali-kali sehingga satu kulit yang terbakar disiat kulitnya, dijadikan kulit yang baru ketika mana berada di dalam neraka kelak. Ini dahsyatnya keadaan neraka yang kita dapat lihat di dalam ayat ini. Kemudian Allah tanya, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat engkau, kepada manusia seluruhnya, adakah azab seperti itu yang baik? Mana kamu nak? Kamu nak masuk neraka? Hari ni kita yang duduk kat dunia ni, kalau tanya soalan, kamu nak masuk neraka, nak masuk syurga? Jawapan kita sudah pasti kita nak masuk ke syurga. Tapi Allah cerita dulu bagaimana neraka, kemudian Allah tanya kita, nak masuk syurga, nak masuk neraka? Tapi hari ni manusia bukan dia tak tahu. Dia tahu betapa syurga itu boleh dimasuki oleh kita, neraka juga boleh dimasuki oleh kita. Tapi kadang-kadang hari ini kita kelabu mata. Kelabu mata, ada orang yang sanggup berhabis duit, tapi dengan duit dia yang habis tadi bukan menyebabkan dia masuk ke syurga, tapi menyebabkan dia masuk neraka. Ada orang Allah berikan pada mereka umur yang panjang, tapi umur yang panjang yang ada pada dia tidak mendatangkan penyebab untuk dia masuk ke syurga, tapi penyebab kepada dia masuk ke dalam neraka. Ini yang kita takut sangat-sangat. Sebab kita takut wang ringgit yang kita ada, harta benda yang kita ada menjadi bebanan kepada kita ketika mana kita berada di akhirat kelak. Maka di samping itu juga dalam surah ini, selain daripada disebut tentang balasan pada orang-orang yang ingkar pada ayat-ayat Allah, Allah juga menyebut, iaitu sebaliknya orang-orang yang beriman, orang yang patuh dan taat. Dalam surah ini disebut satu istilah, disebut sebagai istilah ibadur rahman. Baik, disebut tentang istilah ibadur rahman. Siapa dia itu ibadur rahman? Ibadur rahman, hamba Allah. Kalau kita nak terjemahkan, hamba Allah yang sukses. Ibadur rahman, hamba Allah yang penyayang. Allah sebut di akhir surah Furqan ini beberapa orang kategori manusia yang dinamakan mereka itu sebagai ibadur rahman. Bermula daripada ayat yang ke-63, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah, siapakah dia hamba Allah yang Ar-Rahman itu hamba Tuhan yang Maha Pengasih. Kata Allah, hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu orang yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, iaitu tidaklah mereka sombong, dalam keadaan mereka berjalan dalam rendah diri dan juga tawaduk. Ayat ini menceritakan sifat-sifat. Ada beberapa sifat. Sifat yang pertama bagi hamba Allah yang penyayang ini, sifat dia yang pertama iaitu orang yang berjalan dalam keadaan merendah diri, tidaklah mereka sombong dan takabur. Hari ini ramai kita kadang-kadang kita dapat kelebihan nikmat dunia. Apa kita buat? Kita jadi lupa pada Allah. Kita lupa pada agama, kita lupa pada tanggungjawab, sampai ke satu tahap kita dah jadi sombong, bongkak dan takabur. Sedangkan tuntutan ayat ni Allah kata, hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang pengasih dan yang Allah sayang ini, yang pertama iaitu orang yang berjalan di atas muka bumi hauna. Hauna itu rendah diri. Sebagaimana berjalannya Nabi SAW. Nabi iza masya takafu'an. Bila Nabi berjalan dalam keadaan merendah diri. Ka'annama yamshi fi sababin,
Seakan-akan Nabi SAW turun daripada tempat yang curam, maka Nabi jalan dalam keadaan jalan orang yang tawadhu. Disambung lagi, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat yang kedua, bila mana mereka bertemu dengan orang-orang yang jahil, dan ketika mana orang-orang bodoh bercakap menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, maka mereka menjawab dengan ucapan salam sejahtera. Hari ini berlaku minggu lepas, heboh di Malaysia, isu seorang perempuan yang buat masukkan satu video dia kat dalam YouTube, rakaman menyebut berkaitan tentang beberapa benda hukum hakam, tetapi tidak disebut dengan baik, tetapi dia hina. Antaranya dia pakai tudung tutup aurat. Kemudian dia pun pelik, kenapa aku pakai tudung? Maka dia pun sebut, dia kata, sebab aku berada dekat Kelantan. Tak Kelantan kena pakai tudung. Dia tak pakai tudung, tapi dia hina orang yang memakai tudung, dan dia menghina hukum dalam bab pakai tudung. Dalam bab ni bahaya. Sebab tu dalam bab macam ni, kadang-kadang kita tiap-tiap hari kita akan bertemu dengan orang-orang yang macam ni. Orang yang bukan sekadar dia tak mau baca Al-Quran, tak mau mengaji tentang agama, bahkan sampai ke satu tahap dia tak sedar pun yang dia dah melawan agama. Orang ni kita panggil orang yang jahil. Orang jahil ni bukanlah orang bodoh. Orang jahil ni orang yang ada ilmu, tapi ilmunya ilmu yang salah. Sebagaimana dakwaan orang-orang yang lawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini. Semalam pun ada juga orang yang sebut, ada seorang ketua kumpulan satu NGO, nama dia Sister in Islam. Tuan-tuan pernah dengar nama Sister in Islam? Ini di antara golongan-golongan liberal yang ada dekat negara kita. Bagi dia kata, tolong minta maaf, dia kata saya tak mau undang-undang hudud ni, saya tak mau. Saya tolak undang-undang hudud ni, dan saya menganggap undang-undang hudud ini adalah undang-undang yang tidak adil. Kerana undang-undang ini dah pun berusia 1400 tahun lebih. Dia kata mustahil, saya tak akan mau. Dan kalaulah sekiranya kerajaan Kelantan buat undang-undang ini, maka apa akan berlaku? Maka dia kata penzina-penzina akan lari pergi ke Kelantan. Kenapa penzina akan lari pergi berzina dekat sana? Sebab kat sana nak kena tunggu 4 orang saksi baru boleh tangkap. Dia fikir ikut logik akal dia. Yang ni bahaya. Orang yang cakap macam ni dia telah lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia bercakap dalam keadaan dia jahil, kita kena jumpa dia. Jangan maki hamun kepada orang ni. Sebab tu qalu salama, ucapkan perkataan yang baik kepada mereka. Orang yang pergi membalas dengan mengatakan kami nak tangkap dan nak rogol dia, itu pun orang yang jahil juga. Orang yang mengatakan kami nak bunuh orang yang cakap macam ni, itu pun orang yang jahil. Kerana Islam ajar didik kita, hamba Allah yang penyayang ini, bila bertemu mereka dengan orang yang jahil, tak payah kita jadi jahil sebagaimana mereka. Apa nak katakan? Qalu salama, maka kami ucapkan assalamualaikum, ucapan yang sejahtera kepada mereka. Pergi jumpa dia, apa kita nak cakap? Benda yang awak cakap ni salah. Sedar ke tidak benda yang awak cakap salah? Aurat ni tuntutan, bukan hak kerana mana-mana kerajaan, tapi tuntutan Allah perintahkan kepada mana-mana perempuan dia kena tutup aurat. Ini bukan bapa yang suruh, bukan saya yang suruh, bukan guru besar yang suruh, tetapi Allah yang suruh perintahkan mana-mana perempuan untuk wal yasribna bi khumurihinna, hendaklah dilabuhkan tudungnya sampai menutupkan dada-dada mereka. Ini perintah Allah. Dia kata minta maaf, saya tak tahu, saya ingatkan manusia yang buat. Orang yang macam ni kita maafkan dia, cakap dia bertaubat, awak salah, yang betulnya begini. Tapi kalau dia kata ikut suka aku nak cakap apa pun, aku memang tak suka, aku tak mau pakai tudung. Dia kata apa ni tudung-tudung ni menyusahkan orang ni, undang-undang Islam ni menyusahkan orang. Yang ni orang yang degil, dia sengaja nak lawan. Bila dia sengaja nak lawan macam tu, kita cakap kat dia benda yang kau buat berdosa, bahkan boleh menyebabkan engkau terkeluar daripada Islam. Maka apa kita nak buat? Kita cakap dia bertaubat balik. Jangan cakap macam tu bertaubat. Tak mau bertaubat. Kalau dia tak mau bertaubat, mana-mana kalau ada kerajaan Islam yang mempunyai kuasa, dia boleh tangkap orang ni. Tangkap, penjarakan dia sampailah dia bertaubat. Tak masuk dah dalam penjara, tanya lagi nak bertaubat ke tidak? Tak mau bertaubat juga. Apa dia buat? Disebat dia. Nak bertaubat tak mau bertaubat? Tak mau. Sebat dia. Last kali tanya, lepas sebab pun saya nak taubat tak? Tak mau taubat juga. Saya tetap tak mau, mengatakan tak relevan, begitu begini. Maka orang ini layak untuk dibunuh kerana dia telah menghina Islam. Bila dah bunuh, macam mana nak buat? Tak perlu dia, tak boleh ditanam di kuburan Islam. Tapi nak tanam kat mana? Tanam dekat Sungai Putat. Tu, betul rendam sana.
Tahu? Sebab apa? Sebab dia lawan agama, engkau bangkang agama yang engkau pegang. Sedangkan engkau datang daripada agama inilah engkau datang. Ini bahaya. Sebab tu orang yang macam ni jangan kita duk lawan marah dia, jangan kita duk maki hamu dia, cakap elok-elok sebab barangkali dia bercakap kerana jahil. Dia tak tahu, dia tak belajar, maka mungkin dia jahil. Orang yang jahil ucapkan perkataan yang baik, qalu salama. Ini perintah Allah bila mana kita bertemu dengan orang-orang yang begitu. Baik, wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan antara sifat ibadur rahman lagi, iaitu mereka-mereka yang orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadat kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Tanda-tanda nak tahu kita ni penghuni syurga ataupun tidak, nak tahu kita ni agak-agak lepas kat dekat akhirat, cuba muhasabah balik diri. Lepas tu hari ni saya yang bercakap dan tuan-tuan yang ada kat dalam masjid ni, kalau orang tanya kita agak-agak boleh tak ustaz masuk syurga, saya kata boleh tak boleh, kita sendiri boleh nilai diri kita. Kita boleh tahu macam mana kita ni lepas ke tak lepas. Allah Subhanahu Wa Taala bukan Allah tak sebut, Allah sebut antara ciri-ciri orang yang aku sayang, ibadur rahman, orang yang mempunyai sifat-sifat ibadur rahman ini, antaranya orang yang bangun di tengah malam dan mereka itu mendirikan solat, iaitu dengan rukuk dan sujud kepada Allah. Ini di antara ciri-ciri tanda-tanda seseorang itu orang yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling kuat solat. Solat pada waktu mana? Waktu malam. Dan inilah di antara salah satu daripada nasihat Nabi. Waktu Nabi SAW mula-mula masuk ke Madinah, waktu Nabi sampai ke Madinah, ada beberapa perkataan yang Nabi sebutkan. 4 perkataan pertama. Sebahagian riwayat menyebut 5 perkataan yang Nabi SAW sebutkan kepada penduduk Madinah. Perkataan yang pertama waktu Nabi sampai ke Madinah, iaitu Nabi telah menyebut satu perkataan, ufsyus salam, sebarkan salam. Wa ut'imut ta'am, jamu orang makan. Wasilul arham, dan hubungkan silaturahim. Wassalatul lail wa nasuniyam, dan solatlah di tengah malam ketika mana manusia sedang tidur. Yang keempat. Dan ditambah yang kelima, iaitu wadkhulul jannah bisalam, masuklah syurga dalam keadaan yang sejahtera. Siapa yang buat 4 benda ni, ufsyus salam, iaitu sebarkan salam, wa ut'imut ta'am, jamu orang makan, kemudian wasilul arham, menghubungkan silaturahim, yang keempat wasalatul lail wa nasuniyam, solat di tengah malam dalam keadaan manusia sedang tidur, wadkhulul jannata bisalam, kata Nabi, masuklah syurga dalam keadaan yang selamat. Siapa yang buat 4 kategori ini? Baik, siapa dia 4 kategori? Sebahagian muhaddisin menterjemahkan hadis ini dengan mengatakan maksud hadis ufsyus salam, sebarkan salam, bukanlah sekadar ucapkan perkataan salam semata-mata. Bukan tuntutannya untuk mengucapkan perkataan salam, bahkan tuntutan salam juga termasuk. Hari ini berapa ramai di antara kita yang bila bertemu dengan orang yang kita tak kenal, kita ucapkan salam? Jarang. Orang Arab boleh puji. Orang Arab ni di antara orang yang dia cukup jaga. Jumpalah siapa-siapa yang dia tak kenal, dia akan ucapkan salam. Contoh, bila kita jumpa dengan orang yang tak baik, bila kita mulakan salam, menyebabkan yang pertama, persepsi orang itu kepada kita, ini orang yang baik. Dia balas balik kepada kita, Waalaikumsalam. Satu ucapan yang baik. Kerana salam itu adalah doa kepada hamba kita. Dan tak ada benda yang paling terbaik melainkan ucapan salam kepada manusia. Pernah hari ni kalau kita naik bas, contohnya naik bas panorama, duduk ke atas bas, datang seorang naik bas, bila dia naik langkah kaki saja dia bagi salam, ataupun kita pergi naik bas bagi salam. Apa yang berlaku? 2 benda yang mungkin orang fikir. Yang pertama, orang gila. Yang kedua, orang nak minta sedekah. Ni kalau kita bagi salam lah. Naik taksi, naik bas, masuk supermarket, pergi family store. Family store mana? Aikro sana, dekat Hang Tuah Mall. Hang Tuah Mall kat itu. Pergi dekat situ, masuk pintu gerbang tu, Assalamualaikum. Mesti orang kata 2. Sama ada gila, sama ada minta sedekah. Sebab jarang orang buat. Yang ni sebab tu yang Nabi perintahkan kita untuk bagi salam. Sebahagian muhaddisin mengatakan bukan bagi salam itu, tetapi maksud bagi salam ini iaitu jadikan tempat yang tinggal yang kita berada itu tempat yang selamat sejahtera, dengan cara sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, al-muslimun, orang-orang Islam itu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang
menyelamatkan Islam yang lain daripada menyakiti mereka, sama ada dengan lidah mereka ataupun dengan tangan-tangan mereka, iaitu orang yang hidup secara aman makmur, tidaklah mereka melakukan perkara-perkara yang merosakkan orang yang lain. Wa ut'imut ta'am, yang kedua, jamu orang makan. Dalam bab jamu orang makan ini, kata muhaddisin, maksud jamu orang makan bukanlah semata-mata beri makan orang, tetapi juga dimaksudkan di sana iaitu dalam aspek kebajikan. Bila kita menjaga kebajikan manusia yang lain, sebagaimana kata Nabi SAW, khairun nas man anfa'un nas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling mendatangkan manfaat pada orang yang lain. Kerana nikmat hidup ataupun hidup ni, arti hidup yang sebenar adalah pada memberi, bukan pada menerima. Siapa yang paling banyak memberi, maka mereka lah orang-orang yang hebat, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqta min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Dan apa yang telah kamu nafkahkan, kamu berikan kepada manusia, ingat kamu akan jumpa balik di sisi Allah, dan itulah yang paling terbaik dan sebesar-besar ganjaran yang kami akan berikan kepada kamu. Cerita bagi makan ini disebutkan dalam satu surah yang lain, iaitu surah Al-Insan, surah yang kita mungkin baca di masjid pada pagi tadi. Surah Al-Insan selepas daripada surah Sajdah. Dalam surah Al-Insan disebut satu cerita mengikut tafsir, cerita tentang keluarga Nabi SAW, antaranya Ali radhiyallahu anhu. Kisah tafsir tentang satu ayat yang berbunyi wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira, iaitu menceritakan mereka itu keluarga Nabi SAW, mereka menjamu orang makan. Siapa yang mereka jamu orang makan? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi, mereka jamu orang makan yang pertama orang-orang yang mereka sayang dan mereka suka. Miskinan, iaitu orang-orang miskin. Wa yatiman, anak-anak yatim. Wa asira, dan orang-orang yang memerlukan bantuan, yang datang memohon bantuan ketika mana sesuatu keadaan yang berlaku. Kemudian jawab keluarga Nabi SAW setelah mana mereka memberikan makanan kepada manusia, innama nut'imukum liwajhillah, wahai manusia yang kami berikan kepada kamu bantuan, kami berikan kepada kamu makanan, sesungguhnya innama nut'imukum liwajhillah, kami jamu kamu makan kerana Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak mengharapkan balasan dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih pun daripada kamu. Orang yang jamu makan orang ni di antara orang yang hebat. Sebab itu di dalam orang Melayu, nak kata pepatah, lebih kurang macam pepatah lah, kata orang Melayu kita lama dahulu, beberapa benda yang paling menyeronokkan dalam hidup. Yang pertama sekali apa dia? Waktu naik basikal, waktu turun bukit, sebab tak payah kayu, dia turun saja, itu seronok. Yang kedua, waktu makan free. Sebab bila kita jamu orang makan, mendatangkan rasa seronok. Bukan sekadar benda ini sebagai adat, tapi adalah perintah syarak yang Nabi kita Muhammad SAW perintahkan kita untuk banyakkan jamu orang makan. Isu yang berlaku di KL pada tahun lepas, bila mana mereka melarang dan nak buat satu akta, nak saman sesiapa yang memberi makan kepada peminta-peminta sedekah ataupun orang yang memberi bantuan kepada peminta sedekah. Ada orang tanya saya kata salah. Tak boleh untuk kita larang orang memberi, dan tak boleh untuk kita larang orang untuk meminta. Kenapa? Kerana dalam Al-Quran dah pun digazetkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab orang yang meminta dan orang yang memberi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut di antara guideline nak menunjukkan siapa orang yang mendusta agama. Allah tanya kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, nak tak kami tunjukkan kepada kamu siapakah yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama, iaitu yang pertama orang yang tidak ada perasaan kasihan belas terhadap orang miskin. Yang kedua, orang yang tidak mau untuk memberi makan kepada orang miskin. Orang yang tidak ada kasihan belas kepada anak yatim, dan orang yang tidak mau untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kerana larangan tak boleh untuk kita jadi kedekut dalam bab nak bagi makan. Jangan larang orang untuk memberi, kerana hukumnya salah. Begitu juga jangan larang orang untuk meminta, kerana disebutkan di dalam Al-Quran, wa amma-sa'ila fala tanhar. Adapun orang yang meminta, jangan ditengking, jangan diherdit. Siapa-siapa yang datang miskin, apa kedana, tak ada makanan, datang minta,
Tak mau bagi, diam. Jangan maki hamu, jangan cela, kerana di situ adanya perintah agama untuk jangan mencela pada orang-orang yang meminta. Walaupun dia minta. Soal dia tipu tak tipu itu cerita yang lain, tak nak bagi diam-diam cukup. Baik. Kemudian sambungan yang ketiga, wasilul arham, hubungkan silaturahim, iaitu di antara salah satu benda yang menyebabkan doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang baca hadis yang sahih, kita akan bertemu dalam bab malaikat. Tiap-tiap hari ada malaikat yang naik turun. Yata'aqabun malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Malaikat yang bersilih ganti, kerja mereka bertukar shift. Antaranya malaikat yang tujuan kerja dia mengangkat amalan manusia naik ke atas, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata biarkan dua orang ini, dua golongan ini jangan diangkat amalan mereka. Siapa dua golongan ini? Yang pertama asyirku billah, orang yang melakukan syirik kepada Allah. Yang kedua, siapa yang amalan mereka tidak diangkat, iaitu golongan yang kedua, iaitu qati'ur rahimi, orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kalau kita yang ada kat dalam masjid pada hari ini, ingat, siapa-siapa yang memutuskan dengan sengaja atau tak sengaja silaturahim, doanya Allah tak pandang dan doanya Allah tak akan angkat naik ke atas. Kerana ini antara yang disebut di dalam hadis yang sahih berkaitan dalam bab amalan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kena jaga dalam bab hubungan silaturahim. Dan yang keempat ini adalah poin yang kita bincangkan pada ayat ini, iaitu wassalatul lail wan nasuniyah. Solat di tengah malam ketika mana manusia sedang tidur. Ada satu ayat di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang orang yang solat malam. Innal lil muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Bagi orang yang muttaqin itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa sebab mereka ini ditempatkan di dalam syurga? Disebut di dalam ayat tersebut, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu sedikit di waktu malam mereka tidur, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka bangun di tengah malam dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ibadat yang mereka buat? Dua ibadat yang menjadi penyebab mereka masuk syurga. Ibadat yang pertama, mereka solat di tengah malam. Ibadat yang kedua, mereka beristighfar. Bila mereka beristighfar? Wabil ashari, di waktu sahur. Bila waktu sahur, kita kembali balik di dalam bab sahur ketika mana berpuasa. Di antara sahur yang paling terbaik iaitu sahur yang paling lewat. Lewatkan sahur, cepatkan berbuka. Dan di antaranya waktu yang paling terbaik untuk bersahur, setengah jam sebelum masuknya waktu subuh ataupun habis waktu. Maka pada waktu tersebut, amalan yang paling terbaik adalah amalan istighfar. Dan juga orang yang bangun di tengah malam untuk solat malam. Disebut juga dalam surah Sajdah kelebihan orang yang solat malam. Antaranya dalam surah Sajdah, selepas daripada kita sujud, kita bangun daripada sujud, imam akan membacakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah, ada orang yang meninggalkan tempat tidur mereka. Kenapa mereka tinggalkan tempat tidur mereka di tengah malam? Kerana mereka yad'una rabbahum, bangun di tengah malam untuk berdoa kepada Allah. Kenapa mereka berdoa? Khaufan wa tama'a, kerana mereka takutkan kepada Allah dan mereka nakkan, tamakkan kepada ganjaran pahala yang Allah nak berikan. Allah sambung lagi, wala tadri nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan setiap jiwa orang yang bangun di tengah malam tu, dia tak tahu pun apakah habuan yang dia bakal dapat, yang Allah sembunyikan bagi mereka. Jazaa'an bima kanu ya'malun, maka balasan yang paling terbaik bagi mereka-mereka yang beramal pada waktu tersebut. Kelebihan orang yang bangun di tengah malam. Kelebihan yang ketiga disebut di dalam surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila. Apa kata Allah? Wahai orang yang sedang berselimut, ingat, jangan kamu tidur, bangun juga di tengah malam. Awalkan bangun. Sebagaimana kata Imam sebagaimana kata Imam Al-Ghazali ketika mana diminta nasihat oleh anak murid dia. Anak murid Imam Al-Ghazali yang bernama Ibnu Jauzi. Dia tulis satu surat, dia hantarkan kepada tok guru dia Imam Ghazali. Dalam surat tu dia tulis, wahai tok guru aku, boleh tak tolong titipkan kepada aku beberapa nasihat yang boleh aku buat.
Di antaranya, aku nak tanya kau apa yang aku nak buat untuk jadikan aku orang yang berguna. Imam Ghazali tulis di antara nasihat yang terawal, wahai anakku, jangan engkau jadikan ayam jantan itu lebih mulia lagi daripada engkau. Ayam jantan bangun berkokok mengejutkan manusia daripada tidur, sedangkan engkau masih lagi dalam keadaan tidur. Maka janganlah jadikan binatang lebih mulia daripada kita. Bangunlah sekurang-kurangnya. Kita boleh buat banyak, 2 rakaat solat pun dah pun dikira sebagai memanai. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah mudah-mudahan mendatangkan manfaat. Kita bertemu pada minggu yang akan datang, InsyaAllah. Segala yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kekurangan datang dari diri saya. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.